Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid Mualim semuanya? Mualim doakan semoga semua sihat dalam lindungan serta naungan kasih sayang Allah selalu. Buat apa kau Umar tu? Alhamdulillah. Pada hari ini insya-Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ketujuh, pelajaran tajwid. Ya, tajuk pada pelajaran yang ketujuh adalah idhar mutlak. Idhar mutlak ini senang saja. Kacang je insya-Allah ya. Kalau bersungguh-sungguh belajar insya-Allah mudah. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah sampai pada pelajaran yang ketujuh. Tahun 3 ini ada 9 pelajaran. Maknanya ada 2 lagi pelajaran iaitu makhraj huruf dan bahagiannya. Kemudian yang terakhir pelajaran ke-9 adalah sifat huruf. Okey, ingat lagi tak pelajaran yang pertama apa? Siapa ingat? Okey, pelajaran yang pertama adalah adab-adab sebelum, ketika dan selepas membaca Al-Quran. Pelajaran yang kedua pengenalan ilmu tajwid kan? Maksud ilmu tajwid itu apa, hukum belajar ilmu tajwid macam mana, dalil belajar ilmu tajwid seperti apa, kemudian faedah atau tujuan kita belajar ilmu tajwid itu apa. Okey, pelajaran yang ketiga adalah isti'adzah iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pelajaran yang keempat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang kelima bahagian nun mati atau tanwin. Kita belajar idhar halqi. Itu huruf idhar halqi ada berapa kan? Cara bacanya mesti jelas, tak boleh dibaca dengan dengung. Kemudian pelajaran yang keenam kita ada belajar bahagian mim mati iaitu idhar syafawi ya. Bagaimana cara bacanya, huruf-hurufnya seperti apa? Kita dah belajarkan yang sebelum hari raya hari itu. Kita dah belajar pelajaran yang ke-6 idhar syafawi. InsyaAllah pada hari ini pelajaran yang ke-7 kita akan belajar tentang idhar mutlak. Jadi idhar mutlak jadi pelajaran kita pada hari ini adalah idhar mutlak. Jadi muallim harap selepas kita belajar ini, selepas mendengar penjelasan daripada muallim dan selepas antum buat latihan, antum mampu menyatakan maksud ya dan cara mengenal hukum idhar mutlak. Jadi menyatakan maksud dan cara mengenal hukum idhar mutlak. Yang kedua, muallim harap antum boleh menyatakan cara bacaan cara bacaan hukum idhar mutlak. Dan yang ketiga, menyatakan contoh hukum idhar mutlak. Okey, sebelumnya muallim nak ingatkan antum untuk buka pelajaran pelajaran yang ketujuh pada muka surah yang ke-24 dan ke-25. 2 muka surah saja. InsyaAllah hari ini kita nak belajar 2 muka surah sahaja. Okey, jadi buka muka surah yang ke-24 dan ke-25. Okey, penghayatan di sini adalah wa ta'awanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan yang maksudnya adalah dan tolong menolonglah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Allah suka kepada kebaikan dan Allah benci pada pergaduhan ya. Jadi kita tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah jangan suka bergaduh apalagi berbuat dosa dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah amat berat siksaannya dan Allah suka kepada kebaikan dan Allah benci kepada pergaduhan. Okey, jadi ini dia idhar mutlak, pengenalan tanda cara bacaan ya. Sini ada pengenalan tanda cara bacaan. Muallim dah pernah jelaskan idhar maksudnya apa? Idhar maksudnya jelas. Jadi apabila ada nun mati nun dia dimulai dengan nun mula-mula dimulai dengan nun atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Nun mati seperti apa? Maksudnya dah pernah jelaskan kan, nun mati atau nun sakinah seperti ini
Atau tanwin. Tanwin boleh jadi an, boleh jadi in atau un. Ini yang kita sebut dengan tanwin. Jadi nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf waw atau ya. Jadi bertemu dengan dua huruf saja. Nun bertemu dengan huruf waw atau ya. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin an, in, un, ya, bertemu dengan huruf waw dan ya. Waw dan ya ini, waw dan ya. Cara bacaannya seperti apa? Cara bacaannya membunyikan nun mati atau tanwin dengan ini dia, terang dan nyata. Muallim ulang sekali lagi nah. Muallim padam dulu. Okey. Muallim padam bagi antum faham ya. Sekali lagi. Kita ada berapa minit ni? Okey, 6 minit. Okey, ada 4 minit lagi. Okey. Jadi, muallim ulang sekali lagi. Boleh laju sikit nah. Jadi apabila ada nun mati ya, atau tanwin an, in, un ya. Ini dia nun mati, tanwin an, in, un bertemu dengan huruf waw dan ya, bertemu dengan huruf waw dan ya, maka cara bacaannya adalah terang dan nyata. Contoh dalam Al-Quran ada 4 saja, tak lebih. Senang je, boleh hafal. 4 contoh sahaja dalam Al-Quran. Kinwanun, sinwanun, ad-dunya bunyanun. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf waw dan ya dalam satu kalimah, tak boleh 2 kalimah. Maksudnya satu perkataan tau. Dalam satu perkataan. Kinwanun ini satu perkataan, sinwanun satu perkataan, dunia satu perkataan, bunyanun satu perkataan. Jadi baca mesti terang dan nyata. Terang dan nyata. Tak boleh baca kinwanun, tak boleh, salah. Mesti baca kinwanun. Tak boleh baca sinwanun, tak boleh. Mesti baca sinwanun, jelas. Kemudian ad-dunya, tak boleh baca ad-dunya, salah. Mesti baca ad-dunya. Kemudian bunyanan, bunyanan pun kena baca jelas. Okey, faham semua anak-anakku sekalian? Jadi dalam Al-Quran contoh ada 4 je. Boleh hafal contoh 4 ni ya. Jadi tak perlu susah-susah, hafal je 4 contoh ni. Dalam Al-Quran yang tebal tu contoh dia ada 4 sahaja. Jadi idhar mutlak ini dia contoh bacaan dia ini ya. Huruf dia adalah waw dan ya. Apabila ada nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan ya dan waw, contoh dia 4 ini, maka bacaannya mesti dibaca jelas, terang dan nyata. Tak boleh dibaca dengung. Okey, ini contoh dia tadi kan. Lepas ni buat tugasan latihan muka surah 25. Bagaimanakah cara bacaan idhar mutlak? Ada kan? Tuliskan contoh idhar mutlak yang terdapat dalam Al-Quran. Senangnya 4 contoh ini. Tuliskan 4 contoh ya. Kemudian cara bacaan tadi pun sudah muallim jelaskan cara bacaan seperti apa. Ni cara bacaan kan. Senangnya. Okey. Buat latihan ini dah berapa minit ni? Tak boleh lebih 10 minit nanti habis. Ada 9 minit. Okey, ada 9 minit lagi. Jadi muallim harap antum buat latihan ni ya dalam buku tajwid. Buku tajwid insya-Allah dah boleh minggu depan dah boleh ambil kat sekolah. Jadi antum boleh buat dulu kat kertas, nanti dah dapat buku tajwid boleh tampal dalam buku tajwid. Okey, buat dalam kertas, kemudian snap gambar dan hantar pada muallim ya, WhatsApp muallim. Okey, jadi jangan lupa untuk buat latihan muka surah 25 pelajaran yang ke-7 idhar mutlak. Dan jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Okey. Jadi ini saja daripada muallim. Selamat menjawab soalan. Jangan lupa untuk jaga solat 5 waktu, bantu ibu dan ayah di rumah.
Okey, ini saya daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi